Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, marilah kita sama-sama mulakan kelas kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jadi sekali terima kasih diucapkan pada semua yang hadir pada hari ini. Dan hari ini kita akan bincang berkenaan dengan satu bab iaitu unit 2 iaitu berkaitan dengan proses hidup manusia. Okey. Jadi boleh keluarkan buku ni siap-siap. Ni Ustaz tak tanda lagi. Jadi buku ni Ustaz kita akan bincangkan sama-sama lah supaya kita dapat perkongsian ataupun dapat kongsi sama-sama, boleh semak. Siapa yang dah buat, Alhamdulillah boleh semak. Siapa yang masih belum buat, jangan risau, kita akan buat sama-sama sepanjang tempoh setengah jam yang ada ni insyaAllah. Okey, jadi semua boleh tengok dekat buku, dengan buku ni Okey, kita mulakan daripada soalan yang pertama. Ustaz, saya tak buku. Ya. Okey, baik. Kita mulakan ya. Okey, baik. Raja 1 menunjukkan 3 jenis aktiviti. Kita ada 3 jenis aktiviti kat sini. Ini ialah aktiviti berjalan ataupun berjogging, berenang dan juga hidup. Pilih carta palang yang paling sesuai untuk menerangkan kadar pernafasan dalam ketiga aktiviti di atas. Maksudnya kat sini soalan ni ditanya. Okay, kalau kita tengok graf kat sini kadar pernafasan, maksudnya yang bawah ni yang paling rendah, yang kat atas ni ini yang paling tinggi. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau kita nak mudah kita tulis kat sini. Okay, yang ni kalau berenang paling tinggi lah, tinggi. Tulis tinggi. Hidup rendah. Ini sederhana. Okey, daripada sini kita dapat tahu E paling tinggi. Jadi kita tengok dekat serai jawapan, mana satu E yang paling tinggi. Kalau sini bukan, nampak sama. Jadi sini bukan jawapannya. Jadi A salah. Ini bukan jawapan. E. Kalau B ni E paling tinggi. Macam betul lah. C. Kita tengok E paling tinggi. Tak, E nombor 2. Jadi salah kat sini. Yang keempat, ni pun salah. E. Jadi jawapannya ialah B. Senanglah. Betul tak? Kita semak balik. Okay. E paling tinggi. Ya betul. F paling rendah. Paling rendah. D, itu yang berjalan ni, sederhana. Jadi betul lah jawapannya B. Ini senanglah, mudah. Cumanya kita kena faham mana satu aktiviti yang menunjukkan kadar pernafasan yang paling tinggi, sederhana dan juga rendah. Sebenarnya kita kena pilih jawapan berdasarkan jawapan yang ada lah. Okey, baik. Sebentar Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada semua yang baru menyertai kelas kita pada hari ini. Dan untuk makluman semua, bagi mereka yang baru saja dapat sertai kelas kita, hari ini kita akan bincang berkenaan dengan kertas 1, unit 2 manusia. Tadi kita dah bincang dah. Soalan yang pertama iaitu berkaitan dengan kadar pernafasan. Jadi jawapan yang pertama ialah B. Ustaz, ni buku mana? Ustaz, ni buku mana? Buku mana? Buku ni, kertas 1. Bagi mereka yang baru join ni, kertas 1 ni. Kan minggu lepas Ustaz suruh buat. Siapa yang dah ambil, boleh ni. Siapa yang tak ambil lagi kat sekolah, tolong datang sekolah. Mak ayah ke datang sekolah, boleh datang sepanjang minggu ni.
dan ambil buku. Yang ada boleh ni lah. Boleh buka buku ni terus. Ke surat 5 Surat 5. 5. Sekejap. Dah buat dah. Tapi yang ni saya tahu. Okey, baik. Kita teruskan Okey, soalan nombor 2. Dia tanya okay. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan? Kadar pernafasan ni kita boleh tengoklah. A, bilangan penyingkiran bahan buangan. Bila cakap penyingkiran bahan buangan bukan kaitan dengan kadar pernafasan. Jadi A ni salah. B, bilangan pergerakan kaki dan tangan masa berlari pun salah. Bilangan pergerakan, takkanlah kaki dengan tangan ni bertambah pula waktu kita lari kan. Jadi jawapan ni pun salah. C, bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Ni jawapan yang betul. Jawapannya C untuk nombor 2 ni. Jadi terima kasih kepada Alif, Uzair, Hari Izzuddin, Sufiah, Ikra, Rifki, Naurah dan semua yang dapat sertai kelas kita pada petang ni. Pada pagi ni. Jadi nombor 2 jawapannya C. Ni sekadar perkongsian lah. Okay, nombor 3. Nombor 3 ni kita tengok soalan ni. Rajah 2 menunjukkan organ-organ yang terdapat dalam sistem pernafasan manusia. Kat sini kita ada M, N, O. Ini kita dah bincangkan dulu. Ini ialah apa? M. M kat sini soalan ni tanya, apakah nama organ yang diwakili oleh M dan N? M ni kita tahulah hidung. Jadi kamu tengok je kat sini. M hidung. A betul, B betul, C salah, B salah. Jadi jawapan kita tinggal 2 je. A atau B. Jadi soalan dia tanya N. N mana pula? Tengah-tengah ni. N ni ialah trakea. Jadi N ni trakea kat sini. Ni betul, ni salah. Jadi jawapannya ialah A. Kita boleh semaklah. Jadi nombor 1 tadi jawapan kita B. Nombor 2 jawapan kita C. Nombor 3 jawapan kita ialah A. Boleh nampak ya? Okey, kita akan pergi kepada yang seterusnya. Okey. Ni soalan yang keempat. Okey, rajah 3 menunjukkan satu aktiviti yang berlaku ketika manusia menghembuskan nafas. Jadi kamu kena faham kat sini paling penting poin dekat sini ialah menghembuskan nafas. Kita menghembuskan nafas, apa yang jadi? Udara keluar sebab tu anak panah ni keluar. Jadi udara keluar. Ataupun karbon dioksida atau udara udara keluar. Okay, dada pula turun ke bawah. Jadi soalan sini tanya apa? Apakah perubahan yang berlaku ketika manusia menjalankan proses di atas, iaitu proses menghembuskan nafas. Okay, jadi dada naik dan mengempis. Betul ke? B, dada turun dan mengempis. Dada naik dan mengembang. Dada turun dan mengembang. Jadi macam mana kita nak lebih mudah untuk lebih tahu apakah jawapan dia betul? Senangnya kamu pun pegang nafas. Kamu pegang dada kamu, cuba hembus nafas. Apa jadi? Dada naik ke turun? Mestilah jawapannya dada turun. Jadi A ni salah, bukan dada naik. Ni salah. A salah. Yang betul ialah ada 2 je kat sini. B dan D. Tapi bila kita turun nafas, dada dia mengembang ke mengempis? Kalau kita nak tahu, cuba hembus nafas. Cuba buat sendiri. Kalau kita nak nafas, mengembang kan? Jadi bila turun nafas, dia mengempis. Jadi jawapan ialah B. Senanglah, mudah je. Tak susah pun. Dah 4. Siapa betul 4? Dah 4. Dah betul lah 4 maka. Okey, seterusnya nombor 5. Nanti siapa ada soalan, kalau nak type boleh type boleh type, senang. Siapa nak sembang kawan pun dah sembanglah dalam ni Tak apa, Ustaz bagi je.
Tapi sembang dekat chat je. Jangan sembang ni sebab kita tengah mengajar. Nak tanya soalan ke sebagainya. Okey, baik. Okey, nombor 5. Kita ada seorang lagi kawan kita. Sikit. Okey, baik. Seterusnya ialah soalan nombor 5. Rajah 4 menunjukkan satu struktur yang terdapat pada badan manusia. Ni. Ni apa dia namanya? Tulang. Tulang kan? Ni tulang namanya tulang. Tulang apa ni? Tulang rusuk. Jadi, mengapakah struktur ini penting dalam proses pernafasan manusia? Jadi sebenarnya dekat dalam ni kita ada paru-paru kan? Ada jantung. Ni organ-organ yang besar lah yang ada dalam manusia. Jadi kenapa benda ni penting? Okay, kita baca satu-satu soalan. Mana yang betul? Melindungi peparu daripada kecederaan. Macam betul. Okay, kita standby dulu. Membantu pengawalan tekanan udara dalam peparu. Bukan, salah. Menjalankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida pun salah. Sebab yang menjalankan pertukaran ni ialah organ apa? Siapa tahu? Organ peparu. Yang kita tahu kan, kita dah belajar kat kelas. Dan keempat, membantu meningkatkan kadar pernafasan manusia. Ini pun salah. Jadi jawapannya ialah A. Mudahlah. Tak susah mana. Okay, nombor 5. Rajah 5 menunjukkan satu organ perkumuhan manusia. Ni macam kacang ni. Ni apa nama ni? Jadi kalau siapa yang tak ingat, tak ada masalah sebab jawapannya ada kat sini. Okay. Pilih padanan yang tepat tentang nama dan hasil kumuh organ tersebut. Tengok A ni. Dia kata A ni ialah peparu. Peparu ke? Bukan kan? Jadi siapa yang jawab peparu salah. A salah, B salah. Jadi jawapannya betul sama ada C ataupun D. Jadi dalam kelas kita pun dah belajar itu ialah buah pinggang. Jadi buah pinggang dia akan menghasilkan bahan kumuhnya ialah, kita tengok bahan kumuh dia. Air kencing ke wap air? Kalau kita kencing, keluar wap air ke air kencing? Mesti air kencing. Jadi jawapannya ialah C. Betul. Betul bagus. Siapa yang betul tu? Good. Saya tadi dah buat. Okey, terima kasih kepada mereka yang baru sertai kelas kita pada hari ini. Kita terus sambung dengan nombor 7. Okey. Rajah 6 menunjukkan bahan buangan daripada badan manusia. Ni yang kita buang lah. Okey, wap air, karbon dioksida, air kencing. Apa satu lagi kita tinggal? Ni bahan buangan Okey, kita tengok apa yang kita buang. A, tinja. Ya ke? Ya ke? Tak apa, kita biar dulu. Oksigen. Ya ke kita buang oksigen? Bukan kita buang karbon dioksida. Jadi dia salah. C, peluh. Macam betul juga. A macam betul juga. D, gula. Kita tak buang gula jadi D pun salah. A ke C? C. Mana kamu tahu C? Ya ke? Okey, jawapannya ialah A ke C? Okey, bahannya kamu tengok bahan buangan daripada badan manusia. Okey, sekarang ni sebenarnya soalan ni siapa jawab A pun betul, siapa jawab C pun betul. Sebab soalan ni dia tersilap ni. Kalau melainkan di kita, sebab bahan buangan ni banyak tau. Tinja pun kita buang, peluh pun kita buang. Betul tak? Kan? Siapa jawab A pun betul, siapa jawab C pun betul. Jadi dua-dua betul. Tak ada masalah. Ni kalau periksa ni keluar ni, maka bonus. Siapa jawab, betul. Okey, boleh Dah mati sudah lah. Apa yang buat? Okey, nombor 8. Rajah menunjukkan
organ perkumuhan manusia. Okey, kat sini kita boleh tengok. Ni organ apa ni? Siapa tahu? Kulit. Kulit. Ni kita punya bulu-bulu roma. Siapa boleh tengok tangan masing-masing? Ada bulu roma tu kan? Inilah kalau kita kerat tu, siapa rajin keratlah tangan sendiri. Tapi janganlah buat, nanti keluar darah pula. Okey. Apakah bahan kumuh yang dihasilkan oleh organ tersebut? Tadi kawan kita kata ini ialah kulit. Jadi kulit buang apa? Karbon dioksida. Peluh. Tak. Karbon dioksida ni siapa yang keluarkan? Peparu. Paru. Air kencing? Apa dia? Ginjal. Ni yang kita dah belajar ni tadi. Ni. Ginjal soalan sebelum ni ada. Okey. Ketiga, wap air, ya ke? Wap air pun bukan air daripada peparu juga. Okey, yang betul ialah peluh. Okey, bagus. Bagi mereka yang dah selesai. Okey, nombor 9. Rajah 8 menunjukkan organ-organ dalam badan manusia. Okey, yang ni kita ada satu gambar. Kita ada 1, 2, 3 yang dilabel sebagai RST. Jadi soalan ni dia tanya, pilih organ yang betul berdasarkan labelnya. Okey. Kamu tulis kat sini, kamu tahu apa kan? Ni ialah peparu. R peparu. R peparu. Jadi A ni mungkin betul, B salah, T pun salah, D pun salah. Kamu semak satu ni pun kamu dah tahu jawapan ni mana satu yang betul. Jawapannya ialah kadang-kadang kan kita perlu semak satu jawapan je. Dan kita tengok yang lain kalau salah memang salah. Jawapannya ialah A. Salah soalan. Tak susah pun. Ustaz. Okey. Okey, ada berapa soalan nak tanya? Yang S tu apa? Apa? Yang S ni apa? S. S ni apa? S ni ialah, jap, saya tengok jap. Gambar dia label apa ni Oh, S ni ialah hati. Hati. Kamu pernah tengok tak hati haiwan? Dia gelap ke? Kadang-kadang ada orang suka makan hati ayam. Dia warna gelap tu. Nanti kalau Ustaz sekarang tak boleh nak tunjuk. Cuma nanti kalau kita ada kelas sekolah, sebab sebenarnya untuk makluman kamu semua, sekolah kemungkinan akan dibuka dalam bulan 7 atau bulan 8 ni lah. Jadi nanti kita akan masuk kelas balik. Nanti kita boleh tanyalah dengan lebih detail. Tapi kamu boleh Google hati manusia, Sofia, kalau kamu nak cari. Ya? Okey, ini hati. Okey, kita pergi pada nombor 10. Kita tengok soalan. Antara berikut yang manakah bukan kepentingan, dia kena bukan bukan kepentingan perkumuhan bagi manusia. Okey, 1, mengawal suhu badan. Ya ke? Kita biar dulu kalau kita tak pasti. Yang kedua, menyingkirkan bahan makanan tidak tercerna perkumuhan. Ya ke? Kalau tak sure lagi, baca lagi bawah. Menyingkirkan air berlebihan daripada badan. Betul ke? Ataupun D, menyingkirkan bahan buangan toksik daripada badan. Jawapannya apa? Siapa tahu? B. Okey, kamu kena tahu ya. Perkumuhan. Perkumuhan ni maksudnya apa? Bukan kepentingan perkumuhan. Maksudnya jawapan di sini ialah dia jawapan yang salah. Apa yang betul? Okey, mengawal suhu badan. Sebenarnya mengawal suhu badan ialah betul. Okey, sebab apa? Perkumuhan salah satunya ialah kita belajar kat sebelah ni. Itu peluh. Okey, fungsi peluh ialah untuk menyejukkan badan. Sebab tu waktu kita berjoging ataupun kita buat satu aktiviti yang menyebabkan keluar peluh, main bola jaring dan sebagainya, peluh akan dikeluarkan untuk mengawal suhu badan. Jadi ini betul. Ya. B pula. Menyingkirkan bahan makanan tidak tercerna. Ni ke? Bukan kepentingan perkumuhan. Yang nombor 10 ni jawapannya apa? Siapa tahu? A.
Jawapannya bukan. Ini jawab betul. Dia kata bukan kepentingan perkumuhan. Okey, kita ada dua benda tahu. Ni satu dulu ya. Kita ada belajar tentang perkumuhan. Kan? Satu lagi ialah penyahtijaan. Betul tak? Kan? Perkumuhan iaitu kulit, ginjal dan juga paru. Ini perkumuhan. Penyahtijaan pula ialah penyahtijaan ni maksudnya apa? Penyahtijaan ialah proses penyingkiran bahan buangan daripada badan, iaitu kita buang najis tu. Jadi jawapannya kat sini ditanya bukan ke perkumuhan, maksudnya jawapannya ialah B. Sebab B ni ialah merujuk kepada penyahtijaan. Yang lain ni semua betul. A betul, C betul, D pun betul. Menyingkir air berlebihan betul juga. Sebab kalau kita minum banyak sangat, kita akan buang balik air kencing. Air kencing ialah perkumuhan. Begitu juga dengan toksik. Yang ginjal kita tu, dibuang tapis, toksik dan kita buang. Jadi jawapan ialah B. Okey, baik. Ada soalan boleh type. Nanti Ustaz boleh, sama ada kamu boleh cakap ataupun kamu boleh buka mic kamu tu kalau kamu nak tanya. Kalau tak ada soalan, tak perlu. Okey, nombor 11. Zat-zat makanan diserap oleh badan. Kemudian sisa-sisa makanan akan tersingkir. Bagaimanakah sisa-sisa ini disingkirkan? Melalui kalau kita buang sisa makanan melalui proses apa? Baru strategi. Penyahtijaan. Ya betul. Penyahtijaan. Jawapan ialah C. Sudah je. Nombor 12 ni sebab kamu dah betul kat ni, kamu pun tahu mana jawapannya. Jawapannya ialah N. Ni usul besar ni. Nanti najis akan dikeluarkan dekat sini. Dubur. Okey. Semua okey? Okey. Alright. Okey, kita ada lagi lebih kurang 10 soalan. Tak banyak pun, sikit lagi. Okey, seterusnya. Fahami situasi di bawah. Encik Ramli mengalami penyakit usus tersumbat dan memerlukan rawatan segera. Bayangkan usus tersumbat. Maksudnya, dia tak boleh buang air besar. Jadi, mengapakah Encik Ramli perlu mendapatkan rawatan segera? Kenapa dia pergi? Bayangkan ni, dia tak boleh buang air besar. Jadi, kenapa dia kena rawat? Jadi, kamu boleh pilih. Jawapan kat sini. Mana yang berkaitan? Supaya dapat menjalankan proses penyahtijaan dengan baik. Ni macam betul lah ada kawan-kamu sebut kan. Dia tengok B ni, betul lah. Supaya dapat menjalankan proses perkumuhan. Ni dia kata tadi penyahtijaan kan. Jadi, ini salah. Supaya dapat menjalankan proses pernafasan. Lagi tak ada kaitan. Sekarang bukan cerita pasal pernafasan kan. Dia penyahtijaan, salah. Supaya dapat menjalankan proses gerak balas. Ini pun salah. Jawapan ialah senang kan? Okey, nombor 14. Raja 9 menunjukkan tindakan Emily selepas terpegang cerik yang panas. Ni cerik yang panas, mungkin kamu pun ada pengalaman hidup kamu sendiri. Kamu terpegang objek yang panas. Tak semestinya pegang periuk panas. Macam apa-apa yang panas lah. Okay. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan situasi di atas? Manusia bergerak balas untuk menjaga kesihatan. Macam betul. Okay, tak apa. Kalau tak pasti, kita baca soalan jawapan nombor 2. Manusia perlu mensyukuri gerak balas yang dilakukan. Macam betul. Tapi kita nak jawapan paling betul. Manusia bergerak balas dengan cepat berbanding haiwan. Ya ke? D. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk mengelakkan kecederaan dan bahaya. Okay, jawapan mana paling tepat? Jawapannya ialah D. Sebab dia berdasarkan rajah di kat atas ni. Jadi jawapan yang paling lagi tepat merujuk pada gambar atas. Macam A dengan B ni betul juga. C ni tak betul sebenarnya. Manusia bergerak balas dengan cepat berbanding haiwan. Ya. Cuba kamu kena kejar dengan rimau. Mana lagi laju? Kamu ke rimau? Mesti rimau kan? Tak sempat kamu baru kelip mata dah depan mata dah. Kau tak sempat apa pun. Dia pun tengah lapor. Jadi sini saya salah. Jadi jawapan yang paling menjawab kepada situasi Emily ni
Sebab dia kata terpegang cerik panas. Jadi ialah manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk mengelakkan kecederaan dan bahaya. Jadi jawapan betul ialah D. Mudahnya. Okey, seterusnya. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan penyahtijaan? Penyahtijaan ni ditanya pasal definisi atau maksud. Kalau kamu ingat, waktu sains dulu, dalam kelas ustaz ada pasang lagu kan. Perkumuhan itu proses penyingkiran bahan buangan daripada badan. Jadi kat situ pun kamu dah dapat. Atau kalau kamu masih lagi tak sure, siapa ada nota, sebab ustaz ada bagi kamu nota sebenarnya. Nota sains, PDF. Boleh tanya mak ayah kamu kalau kamu masih tak dapat. Ini ringkasan daripada semua subtopik dalam buku teks. Bagi siapa mereka yang tak ada buku teks boleh rujuk tu. Siapa ada buku teks boleh rujuk ni lah definisi ni. Ada ditunjukkan. Jadi jawapannya ialah mudah je. Okay, nombor 16. Rajah 10 menunjukkan satu situasi. Okay. Kita tengok ada seorang kawan kita ni. Dia dipanas terik matahari dan dia memakai payung. Okay. Kenal pasti rangsangan yang terlibat dalam situasi di atas. Cuaca yang panas. Hujan turun dengan lebat. Bunyi yang kuat dan udara segar yang kotor. Jadi jawapannya sangatlah mudah kat sini. Jawapannya ialah cuaca panas lah. Kalau dia tutup hidung, maksudnya udara kotor. Kalau bunyi yang kuat, dia akan tutup telinga. Kalau hujan turun dengan lebat, dia akan pakai payung lah. Dia akan payung juga. Tapi kat sini sebab ada matahari, jadi jawapan A lebih tepat. Okey. Rajah 2 menunjukkan satu situasi. Dan kat sini kita ada satu uncle ni, dia pakai spek hitam ni. Berpeluh disebabkan panas terik matahari. Nampak panas ni. Mungkin dia keluar waktu tengah hari lah. Apakah organ deria yang terlibat dalam situasi tersebut? Kamu rasa apa? A. Mata. B. Kulit. C. Lidah. D. Hidung. Kulit. Kulit ke mata? Sekarang ni kamu tengok C dengan D tu memang salah. Sebab apa salah? Sebab lidah ni bahagian berasa. Jadi C salah. Hidung pun salah sebab dia tak ada kaitan pun, tak ada bau yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Jadi salah. Okay. Jadi kamu kena tengok betul-betul tadi, macam Ustaz cerita tadi, kamu nampak dia. Okay. Apakah organ deria yang terlibat dalam situasi tersebut? Sekarang ni kamu tengok, dia berpeluh, betul? Tapi sekarang ni dia cerita tentang organ deria. Bila deria, dia sedang cerita tentang bukan perkumuhan, dia sedang cerita tentang tindak balas manusia. Jadi kamu perasan kat sini dia pakai cermin mata. Tak. Jadi jawapan sebenarnya ialah A. Bukan B kadang-kadang kita rasa macam B betul, memang betul dia berpeluh. Tapi dia tengok soalan ni tanya apa? Nyatakan organ deria. Jadi bila organ deria, biasanya dia akan tanya berkaitan dengan tindak balas manusia. Macam mata, silau. Kalau kulit, biasanya panas. Lidah dan hidung. Ni jawapan paling tepat lah. Paling tepat. B ni kurang tepat. Dia bukan salah. Dia kurang tepat merujuk pada situasi ni. Sebab dia pakai cermin hitam. Ya? Jadi jawapan paling betul ialah A. Jadi tak ada masalah pun. Siapa yang salah tu padam je. Tak ada masalah. Okey, seterusnya kita bergerak kepada soalan. Nak habis dah sikit lagi. Kelas hari ni. InsyaAllah. Okey. Antara situasi berikut yang manakah menunjukkan manusia bergerak balas terhadap rangsangan? Jadi kita ada A, B, C, D. ABCD. Mana satu? Jawapannya? Okay, jawapannya ialah D. D.
Biasa ni tak dapat sangat. Ni biasanya rangsangan ni benda-benda yang menyebabkan bahaya. Jadi inilah jawapannya. Okay, mudah je. Okay, lagi 3 soalan. Darjah 12 menunjukkan organ yang terlibat dalam satu proses hidup. Okey. Pilih penyakit yang disebabkan oleh kegagalan organ di atas melakukan proses hidup. Jadi bila kita gagal melakukan proses ni iaitu jadi masalahnya ialah kanser usus. Betul. Sebabnya usus. Jadi kalau kita dapat buang, jadi toksik akan ada kat sini. Jadi kanser usus akan terjadi. Belum. Okey, lagi 2 soalan. Darjah 13 menunjukkan tindakan seorang lelaki yang minum dalam keadaan alkohol. Ni minum mabuk lah. Pilih kesan yang mungkin akan berlaku. Apa yang jadi? Jawapannya ialah A lah. Boleh menyebabkan kemalangan di jalan raya. Ni biasalah. Kalau kita mandu dalam keadaan mabuk akan mengakibatkan kemalangan jalan raya yang boleh mengakibatkan mengancam nyawa orang lain dan juga diri dia sendiri. Okay, yang terakhir, antara berikut tabiat manusia manakah yang akan mengganggu tindak balas manusia? Makan, jogging, menyanyi. A lah. Ni dia minum arak ni. Jadi dia akan mengganggu tindak balas manusia. Selesai untuk kertas 1. Okey. Okay, jadi untuk minggu depan, Ustaz bagi kita siap ya. Okey, untuk minggu depan kamu siapkan untuk Aiwan punya kertas 1 dan juga bagi dua-dua buku kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1. Ni kertas 2. Buat dua-dua. Nanti Ustaz akan minta mak ayah kamu ambil gambar dan Ustaz akan semak satu-satu supaya okey. Jadi ada apa-apa soalan? Boleh tanya chat sebelum Ustaz tamatkan kelas kita hari ini. Ada Oi, gelak jangan kuat sangat. Okey, jangan lupa persiapkan ni Okey, itu je daripada Ustaz. Jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya insya-Allah. Okey, nanti kita akan jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Insya-Allah. Mudah-mudahan semua dipermudahkan urusan dan jangan lupa siapkan tugasan yang telah disediakan. Nanti Ustaz akan beriman. Okey, itu je semua. Okey, terima kasih sebab dah semua join kelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Belum.